Nak habaq kita mampu sampai tahap lagu mana? Sampai kepada tahap orang Islam ni pergi bunuh mereka. Mereka punya takut orang Islam lari pergi sembunyi. Belakang pokok, belakang batu dengan belakang pokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang berlalu sebelum ini, kita tengok ada satu berlaku peristiwa humanity, apa kita panggil, kemanusiaan yang dicerobohi apabila pihak Israel menyerang hendak, atau bahasanya membuat kekerasan ke atas saudara-saudara kita di bumi Palestin. Pada 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ramadan sehinggalah kepada Syawal. Dan Alhamdulillah, rakyat Malaysia tidak berdiam diri. Terima kasih kepada semua yang sudi mendoakan dan terlibat sama dalam membantu menyemarakkan semangat memperjuangkan Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestin, kerana ini termasuk dalam pegangan dia bagi cabang akidah kita. Walaupun dia bukan, orang kata apa, dalam syahadah kita tu ada secara terang, tapi di sebalik dia tersirat dia. Contohnya macam ni. Kita semayang, kita baca surah Al-Fatihah, kan? Tidak. Sebelum kita baca surah Al-Fatihah, adalah Al-Fatihah ada apa, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ada perkataan maghdub dekat situ. Apa dia? Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai, dan di sini adalah orang Yahudi. Jadi secara tidak langsung kita semayang, kita bagi tahu kita tak mau ikut jalan orang Yahudi. Bila kita tak mau ikut jalan orang Yahudi, terang-terang itu adalah akidah kita. Nampak tak? Tapi dia tersirat dalam, faham tak? Jadi bila kita lawan Yahudi, kita menegakkan Palestin dan sebagainya, ini termasuk daripada cabang-cabang hujung akidah kita sebenarnya. Walaupun dia tak duduk di min dalam orang kata asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada pun sebut kat situ Yahudi dan sebagainya. Betul. Tetapi dari segi syarahnya, hujung dia tu termasuk. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan bahawa siapa yang orang kata apa, tak mau lawan Yahudi dan sebagainya, semayang dia tak sah, akidah dia tak sah. Sebab apa? Sebab tadi kata ghairil maghdub, kita tak mau jadi orang maghdub, iaitu orang Yahudi. Tapi kita duk pergi jadi macam duk pergi sokong, duk pergi seronok, duk pergi, faham tak? Berkawan dan buat bisnes tu lain. Itu profesional. Tapi dari segi kita punya akidah, kita tak setuju, memang kita tak akan sekapai dengan mereka. Dia macam tu. Boleh faham lah? Habis tajuk tu. Jadi sebagai mukadimah saya nak bagi tahu, kata bersempena dengan peristiwa itu, maka timbullah beberapa isu. Bukan isu tu satu benda yang tak bagus, tapi isu di sini maksud saya ialah perkara yang dibincangkan. Apa dia? Contohnya, yang paling ringkas sikit je, boleh Syah, sebelum masuk tajuk, sebelum masuk tajuk. Apa dia? Contohnya, apa nama tempat yang orang nak rebut? Syekh Jarrah, betul tak? Orang bincang tajuk Syekh Jarrah. Siapa dia Syekh Jarrah? Syekh Jarrah ahli sunnah wal jamaah, ahli sufi. Maknanya dia ada tasawuf, dia asy'ariyah, pegangan akidah dia mazhab Imam Syafi'i. Dia adalah doktor pakar bedah di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia adalah doktor peribadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nampak? Jadi orang bincang tajuk ni. Jadi orang macam, kenapa kita kena bincang tajuk ni? Kenapa orang nak ambil Syekh Jarrah? Kenapa Syekh Jarrah? Kenapa nama jalan dia Syekh Jarrah? Kenapa di Palestin ada tempat Syekh Jarrah? Kenapa diperjuangkan? Mestilah satu nama yang mulia, betul tak betul? Dan kenapa nama dia dimuliakan? Dia siapa dia? Masa itulah baru kita tahu. Maknanya tak akan ada orang yang mempertahankan Palestin melainkan orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah.
Sebab tu ada di kalangan kita yang mungkin kita tengah duk berjuangkan Palestin, tiba-tiba ada orang main bincang tajuk, kita jangan duk hina Israel tu Nabi Ishak. Semua orang tahu siapa nak hina Nabi Ishak. Kita nak hina orang Israel yang sekarang ni, yang kita rujuk kepada yang duk serang kawan-kawan kita. Bendera lagu tu kita tahu itu dia yang orang duk pijak. Bukannya orang pijak David, Star of David, Nabi Daud punya bintang tu, bukan orang pijak Nabi Daud. Kena faham konteks dia. Kenapa tiba-tiba tengah duk semangat lawan, timbul suara-suara, jangan duk kata kat Israel, jangan. Amboi, bagilah kena dengan konsep. Nampak tak? Itu sebabnya. Jadi yang tidak, saya pesan sekali, tidak ada yang akan berdiri teguh mempertahankan Palestin dan juga ahli sunnah wal, melainkan orang yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Sultan Salahuddin berjaya, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya. Kenapa? Mereka adalah mereka akidah Asy'ariyah, mereka ada mazhab mereka, dan juga mereka ada disebut sebagai tasawuf, kesufian pada mereka. Okey, jadi tajuk kita hari ni apa dia? Sebenarnya tajuk kita ialah pokok Gharqad, salah satu cabang yang dibincangkan. Apa maksud tajuk? Awal tu punya ni je lah. Orang panggil apa? Dia panggil apa? Hype dia. Lepas awal itu hype. So sekarang kita masuk tajuk pokok Gharqad. Gharqad ejaan dia ambil daripada bahasa Arab. Ra qaf dal. Rain, ra qaf dal. Gharqad. So Gharqad ini adalah nama sejenis pokok yang disebut di dalam hadis Nabawi, hadis sahih Bukhari Muslim. Maknanya fi sahihain. Hadis ni hadis sahih. Okey. So bagaimana hadis dia boleh cerita pasal pokok Gharqad? Nabi ada banyak cerita pasal pokok. Pokok zaitun, pokok kurma ajwah, pokok buah tin. Betul? Banyak pokok. Selain daripada itu, ada satu juga lagi pokok, nama dia pokok Gharqad. Pasal apa Gharqad ni famous bila kita cerita tentang Yahudi, Israel, Palestin dan sebagainya. Cerita dia begini. Yang pertama, cerita pokok Gharqad ada dalam satu hadis Nabi. Okey, hadis dia macam mana? Hadis dia macam ni. Izinkan saya baca, takut tersalah nanti. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadinya kiamat. Maknanya kiamat pasti akan terjadi sehinggalah berlakunya orang Islam membunuh Yahudi. Maknanya kiamat pasti akan berlaku, dan ketika itu nak tahu dia berlaku macam mana? Orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Itu hadis dia. Fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yahtabi'a al-yahudiyyu min wara'il hajr wa asy-syajar. Dibunuhnya orang Islam itu ke atas orang Yahudi. Orang Islam tu membunuh orang Yahudi, betul-betul dia bunuh. Maknanya perang ni, orang Islam tak akan bunuh orang, melainkan tengah perang betul-betul dia bunuh orang Yahudi betul-betul ni. Bila sehingga macam mana? Sehinggalah orang Yahudi lari bersembunyi. Lah ni kita lawan mereka, tapi mereka tak sembunyi sangat, betul tak? Sebab mereka ada lawan dengan budak pun letak senapang. Kahut. Tapi nak abang kata mereka buat act berani lah. Tapi dalam hadis ni membuktikan akan berlaku satu ketika orang Islam akan pergi bunuh mereka. Dia tak kata Juyush. Dia tak kata Juyush, tentera. Dia kata al-muslimuna. Makna yang duk lempak batu tu semua orang muslimun. Siapa saja orang Islam akan lawan Yahudi betul-betul. Lawan. Mana saya duk habang ni bukan apa? Nak bagi berita gembira kepada orang Islam bahawa
hampa buatlah macam mana pun dekat kawan-kawan kami Palestin, yang pastinya hampa semua akan mampus satu hari ini. Ini lagu tu, kita nak habaq lagu tu. Tu tujuan tu saya habaq. Jadi nak habaq kita mampus sampai tahu lagu mana? Sampai kepada tahap orang Islam ni pergi bunuh mereka. Mereka punya takut orang Islam, lari pergi sembunyi belakang pokok, belakang batu dengan belakang pokok. Hajar, batu, syajar, pokok. Hajari wa syajari, belakang batu, belakang pokok, bersembunyi. Punya takut dulu, ya Allah. Itu bukan dia tak kata ya Allah lah, daripada takut daripada lagu tu. Jadi bila depa menyorok, nama pun menyorok. Bila kata menyorok, tak jumpa lah tu. Habis macam mana nak bunuh mereka semua? Kemudian fayaqulul hajaru wal syajaru, disebabkan depa sembunyi, Allah mengizinkan batu dengan pokok bercakap. Jangan pula buat. Macam mana batu dengan pokok nak bercakap? Hampa tahu kalau kata lagu tu. Pasal apa? Kan orang dah duk baca dah sejarah. Binatang boleh binatang boleh bercakap zaman Nabi Sulaiman. Dan ketika umat Nabi Muhammad punya zaman, semua makhluk yang Allah sebut ni semua bisa bercakap dengan Rasulullah. Binatang bercakap ni. Sebab itu ni yang paling saya nak titik berat. Bila bincang tajuk agama, jangan nampak sekerat lah. Jangan pertama duk nampak, oi dia ni pelipul lara, suka duk cerita benda-benda lagu tu. Dia ni suka duk cerita benda-benda dia ni, pokok bercakap, pokok berjalan, batu bercakap. Dia bukan suka duk cerita benda-benda tu. Dia tak tahu tujuan orang-orang tua-tua, ulama-ulama dulu duk cerita dekat kita supaya akidah kita kuat bila baca hadis-hadis lagu ni. Dia melibatkan kita nak lawan dengan musuh, kena ada persiapan diri. Sultan Salahuddin Al-Ayubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, apa yang dia duk cerita kat pemuda-pemuda mereka? Cerita-cerita lagu ni. Bukannya duk kata kita duk cerita lagu Walt Disney. Ni semua mulut-mulut jahat. Bila orang duk cerita tentang pokok bercakap, batu bercakap, orang duk cerita pasal hebatnya Rasulullah dan sebagainya, dia duk kata, oh depa ni cerita takat-takat lagu ni ya, bukan duk bincang tajuk hadis lah apa semua. Jangan cakap macam tu. Ulama dah ajak kita. Dia tak boleh nak ajak terus 100%. Dia kena ada metod pengajaran. Cara mengajar, bagi dulu dengan kisah-kisah yang sabit daripada ayat Quran dengan hadis yang sahih. Ni sikit-sikit ni mau dhaif mau apa mau nak pakai hampa dia jenis lagu tu. Lagu mana? Sebab tu bila duk dengar cerita pasal Yahudi tak rasa apa, buat tak tahu, dengar hadis akhir zaman boleh duk betul ke pokok dengan batu cakap. Kan boleh lagu tu. Pokok dengan batu bercakap ni hadis sahih sejak daripada zaman awal Rasulullah lagi tu. Lepas itu Imam Qadhi Iyad, Qadhi Iyad kan, yang panggil Qadhi Iyad, Musa bin Iyad Al-Maliki. Sebab tu nama imam-imam yang mengarang kitab Wafaul Wafa, Asy-Syifa, semua tu Khosaisin Nabawi, semua orang duk cerita pasal nak bagi kita yakin bila baca hadis-hadis lagu ni. Nampak tak ni duk cerita ni? Ni cerita semangat perang, takkan duk cerita hampa nampak tak? Lembik lah cerita lagu tu. Kita duk cerita bagi semangat. Jadi pokok dengan batu dengan pokok daripada zaman awal Nabi Muhammad lagi dia duk cakap dah. Contohnya hadis, nama satu jalan dekat belakang Marwah. Kan kat ni ada Safa, ada Marwah. Belakang Marwah tu dia ada Zuqaqul Hajar. Zuqaqul Hajar, lorong batu, tempat orang duk buat pasar. Lani pun ada, dia panggil Suq Al-Uqas. Suq Al-Uqas. Kat belakang tu ada pasar dekat belah Mekah kan. Dekat belah Marwah, kita daripada Safa kita pergi Marwah kita pergi belakang tu ada market belakang tu. Dekat situ dulu ada satu lorong, dia panggil Zuqaqul Hajar, lorong batu. Pasal apa? Sebab situ ada batu yang bagi salam kat Rasulullah. Bagi salam, bukannya dia bergetar. Bukan jenis vibrate. Kan handphone kita kan, kalau berdering, orang panggil berdering, betul? Kalau vibrate dia betul tak? Kita tahu mesej masuk kalau dia vibrate, betul tak? Tapi kalau dia bunyi teng tong teng, kita tahu mesej ke call ke, dia ada beza, betul tak? Batu ni bagi salam kat Rasulullah, bukan dia vibrate. Dia bagi Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, sebab itu masa Nabi dilantik jadi Nabi, ketika umur 40, Nabi kata patutlah batu tu bagi salam kat aku. Nabi acknowledge benda tu.
Maknanya dulu masa Nabi duduk jalan daripada rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, batu tu duk bagi salam kat Nabi masa Nabi duduk di Mekah. So batu bercakap dengan Nabi. Batu berzikir dalam hadis ketika mana Nabi pegang batu apa batu panggil apa? Beberapa biji batu dalam genggaman panggil apa? Ada pula sebilangan karut. Kita panggil beberapa biji batu lah, kita kata dulu tu. Beberapa biji batu duduk dalam tangan Nabi. Batu tu berzikir. Batu tu berzikir. Kemudian Nabi ambil batu tu, nama pun berzikir, bukannya bergetak. Saya habaq sekali lagi. Bukan batu tu duk bertemu sesama dia baru kerkeng. Bukan. Batu tu zikir, bawa keluar suara. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Batu tu. Nabi ambil batu tu, Nabi genggam, Nabi buka, suruh Sayyidina Abu Bakar buka, Nabi letak batu tu kat tangan Sayyidina Abu Bakar. Batu tu berzikir. Kemudian ambil pula letak kat Sayyidina Umar, ambil pula letak kat Sayyidina Osman. Nabi kata, semua ni menunjukkan hampa ni akan jadi khalifah lepas aku, jadi pemimpin lepas aku. Sebab batu tu berzikir kat atas tangan hampa. Lagi tu batu berzikir. Binatang Bob, saya biasa cerita, boleh tengok video saya cerita Bob. Nanti kalau letak link apa kan, Bob Nabi panggil. Bob yang orang Arab Badui tu bawa, dia lempak Bob tu, dia kata sampai Bob ni mengangkat syahadah baru percaya hang Nabi. Maka Nabi kata, ya Bob, man ana, hai Bob, aku ni siapa? Bob tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kamu ni Rasulullah. Maka Arab tu pun masuk Islam juga. So kata para sahabat apa dia? Bob tu bercakap dengan bilisanil arabiyyin mubin, bercakap dengan bahasa Arab yang jelas, nyata, fasih. Maknanya bercakap, bukannya ni. Nampak? Lepas tu pokok bercakap dekat Mekah. Kalau kita lalu belakang Marwah, kita lalu Suq Al-Ukas tadi tu, kita menjauh daripada Jabal Allahu Akbar. Apa nama tu yang ada istana dia tu? Kita panggil apa? Jabal Ulama tapi Mekah. Astaghfirullahalazim. Kita ada Syaib Ali berdepan dengan Astaghfirullahalazim, tak lintas kepalaku. Jabal Rahmah. Bukan. Jabal Rahmah dekat Mina. Ni Ustaz, ni Allah aku lupa dah. Tak apalah. Hak yang itulah yang ada istana lepas tu. Apa kan nama dia? Jabal. Tak main langsung. Tak apa, biar. Cuma nak bagi tahu kata, kita menjauh daripada situ. Maknanya ni Safa, Jabal tu dekat dengan Safa, jauh Safa, kita pergi Marwah, kita pergi ke belah sana. Bila kita pergi ke belah sana, bila kita pergi tuju ke belah sana, kita akan nampak ada dua masjid. Belah kiri kita ada masjid jin. Belah kiri kita ada masjid jin. Belah kanan kita ada masjid syajar, masjid pokok. Masjid pokok ni Nabi panggil dia, asal dia macam mana boleh jadi nama masjid pokok? Dekat tempat pokok tu orang buat masjid. Kenapa tempat pokok tu orang buat masjid sedangkan ada banyak pokok lagi? Sebab pokok ni special. Nabi panggil dia. Dalam banyak-banyak pokok tu ada, Nabi panggil dia. Nabi kata, Syajar, mai sini. Pokok tu keluar dengan akak-akak berjalan mai dekat Nabi. Masa tu Nabi nak dakwah jin. Nabi kata, ya Syajar, man ana, wahai pokok, aku ni siapa? Pokok angkat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kamu tu Rasulullah. Kamu tu Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, kamu patah balik. Jadi pokok bercakap. Jadi jangan duk buat macam ni Walt Disney ke apa ke. Ni betul hadis sahih. Jadi tidak akan, sambung balik hadis tadi, maka tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam membunuh orang Yahudi dan bunuh ni sampai tahap kepada mereka ni lari sampai bersembunyi belakang batu, belakang pokok, sehinggalah nak mereka bersembunyi ni, kita nak bunuh semua ni. Mana mereka Yahudi ni? Mana mereka nak buat belagak apa? Tak apa, hampa buat. Akan sampai masa aku percaya dengan hadis Nabi aku, akan sampai masa hampa nanti kenal. Jadi bila jadi lagu tu, mereka punya gelabah takut ni apa semua, pokok dengan tembok yang daripada menyorok tu akan bercakap. Dia kata apa? Ya Muslim, orang Islam, ya ibadallah, ya Abdullah. Dia kata, Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, hadza yahudiyu khalfi, ada orang Yahudi belakang aku, fata'ala mai faqatalhu, bunuh dia.
pokok dengan batu pun geng dengan orang Islam masa tu untuk suruh bunuh orang Yahudi masa tu. Tu. Lepas nak abang kata apa? Depa bersembunyi macam mana pun tembok-tembok kita ni semua ni semua ni patu kursi semua kalau ada masa tu depa kata orang Islam main ni bunuh dia. Pasal apa Nabi bagi tahu dalam hadis al-hajar dengan syajar? Pasal apa Nabi habaq batu dengan pokok ya? Pasal apa tak habaq macam rumah ke kayu ke apa, tak habaq meja ke apa? Pasal apa? Nabi habaq yang asasnya batu dengan kayu. Dalam ni ada batu dengan kayu tak? Ada. Dalam ni ada batu dengan kayu tak? Ada. Dalam ni ada batu dengan kayu tak? Ada. So asas dia Nabi habaq. So semua benda yang ada batu dengan kayu semua dalam tu semua akan bercakap. Maknanya semua benar tak? Semua benda akan bercakap. Rumah kita ke apa. Tapi ni semua tak berlaku kat Malaysia lah setakat yang saya tahu. Berdasarkan syarah ulama, dia berlaku di Palestin. Nah cerita dia. Cerita dia berlaku di Palestin. Orang tanya macam mana boleh tahu berlaku di Palestin? Sambungan hadis tu. Illal gharqada. Kecuali pokok gharqad. Fa innahu min syajaril Yahudi. Dia daripada pokok Yahudi. Akhrajahul Bukhari wal Muslim. Kalau Muslim dia kata tuqatilukal yahudu, kemudian apa nama mereka ni dibunuh dan sampai mereka ni lari dipanggil oleh mereka dalam riwayat Muslim. Kesimpulannya Bukhari dan Muslim dua-dua hadis sahih. Okey, poin dia nak bagi tahu kata apa? Kecuali gharqad. Gharqad secara umum bukan bincang tajuk hadis. Ingat, gharqad adalah sejenis pokok. Orang-orang pengkaji pokok, contohnya orang-orang dalam ilmu apa? Botani. Orang-orang dalam ilmu botani, dalam ilmu perladangan, dalam ilmu penanaman, dalam ilmu apa lagi? Botani lah kita kata, benda-benda yang melibatkan agro apa semua ni. Mereka sudah pasti akan ada mengkaji tentang pokok-pokok, termasuklah pokok gharqad. Faham? So bila mereka bincang tajuk pokok gharqad dan pokok-pokok yang lain tentang kesesuaian penanaman, tentang banyak mana, contoh dekat Malaysia lah kan, contoh orang tanya ulam raja banyak tanam di mana, kita tahulah kat mana ada tanam. Jangan, dia bukan tajuk dia, oh ada ulam raja kat rumah saya, dia bukan tajuk lagu tu. Memang rumah saya ada ulam raja, isteri saya suka makan ulam raja, saya tak makan, saya bukan kaki makan sayur. Tapi poin yang saya nak bagi tahu, bukan bincang lagu tu, depa bincang tajuk, orang kata apa? Orang panggil apa? Taburan pokok. Contoh hutan hujan khatulistiwa. Pokok apa paling banyak? Betul tak? Akan keluarlah paku pakis, betul tak? Fern, apa tu pokok durian ada banyak di mana? Nampak tak? Jadi orang-orang macam ni, mereka bukan bincang atas dasar agama, mereka bincang atas dasar pokok tu sendiri, betul? Jadi berdasarkan kajian, baru kita sebut. Sebab kalau tidak, saya kira orang kata ni sebab pengaruh dengan hadis apa? Tak, mereka pengkaji, mereka bukan orang Islam semestinya. Jadi pengkaji-pengkaji ni mereka buat taburan penempatan pokok-pokok. Taburan penempatan pokok-pokok. Jadi mereka mendapati pokok gharqad paling banyak ditemui di Israel sekarang ni. Maknanya kan Israel dah take over Palestin sejak daripada 1948. So daripada situ mereka buka kawasan, mereka tanam pokok. Mereka buka kawasan, mereka tanam pokok. Mereka pun buat kempen macam kita juga. Ni sat lagi duk pergi kata Malaysia ikut Yahudi pula dah. Kan Malaysia kan kita ada apa 1 juta pokok. Kita ada kempen daripada Kementerian Pokok. Lebih kurang betul lah, tak ingat lah. Saya ada saya tengok apa nama kejap ni app dia, sebab saya ada penghijauan. Nama dia daripada penghijauan ni, dia daripada penghijauan kempen penanaman 100 juta pokok 2021 sampai 2025. Ni sekali ada kata, oh ni tiru Yahudi lah. La ilaha illallah. Bab kita tanam pokok kita lah kat Malaysia, macam-macam pokok boleh tanam. Dalam tu dia kata boleh tanam pokok buah, boleh pokok hijau, boleh pokok bunga, boleh, faham tak? Dia boleh tanam semua benda. Okey, tapi balik kepada perbincangan kita. Di Israel mereka buat kempen menanam pokok, dan pokok yang mereka tanam adalah pokok gharqad. Okey. Simple soalannya nak tanya semua. Soalan dia ialah kenapa mereka tanam pokok gharqad?
Jawapannya sebab mereka ada ilmu dan mereka tahu pokok mana yang geng dengan mereka. Betul? Soalan saya yang kedua ialah, kalaulah ini persiapan Yahudi dengan beriman kepada hadis Nabi kita duk buat nganga apa lagi ya? Macam apa? Kita tak beriman dengan hadis Nabi kita. Kita tak tolong sebar pun ke orang pasal pokok rokok. Kita tak tolong baca pun pasal pokok rokok. Kita tak tolong mendalamkan keyakinan kita tentang pokok boleh bercakap, batu boleh bercakap, binatang boleh bercakap. Jomlah berdasarkan kepada hadis ini, dia menunjukkan bahawa yang pertama, ada dua agama yang akan bertahan sampai akhir zaman, iaitu agama Islam dengan agama Yahudi. Dua ni je yang akan berada sampai. Betul tak? Sebab tu dia kata tak akan jadi kiamat sampai orang Islam bunuh orang Yahudi. Betul? Maknanya dua agama ni je confirm daripada hadis Nabi. Dua agama ni je akan ada sampai akhir zaman. Dua agama ni. Dan yang akan menang agama Islam. Tapi kita tak mau cakap yang tu lagi. Kita nak cakap kita ada dua je agama. Jadi saya bagi pilihan dekat kawan-kawan. Kawan-kawan nak pilih agama Islam atau agama Yahudi? Mak bunyi guru menyokong saya punya percakapan. Saya efek dia tu bagi bunyi guru sikit. So, kawan-kawan nak pilih mana? Agama Islam atau agama Yahudi? Dan kalau nak pilih agama Islam pula, kita berbincang tentang apa? Yahudi. So, siapa yang biasa mengalahkan Yahudi? Sebab setakat ni saya tengok, tak ada orang yang boleh mengalahkan Yahudi, melainkan ada 2-3 nama saja. Salah satunya ialah, yang pertama, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul tak betul? Okay. So, dua orang yang biasa bagi kalah Yahudi ni, mereka siapa dia? Apa mereka? Pertama, mereka ada mazhab. Maknanya kalau hari ni kita duk bincang tentang apa duk pegang mazhab apa, inilah muka-muka yang akan menentang orang-orang yang akan lawan Yahudi nanti satu hari. Cuba bayangkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan Sultan Muhammad Al-Fatih hidup hari ni. Mereka ada mazhab Syafi'i. Mereka ada mazhab. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mazhab Syafi'i. Sultan Muhammad Al-Fatih ada mazhab. So kalau mereka duduk ada mazhab dan mereka nak lawan dengan Yahudi, kalau pengikut tak ada mazhab boleh ikutlah. Tak boleh. Maka kalau tak ikut, apa akan berlaku? Mereka ni lah akan menentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Sultan Salahuddin masih hidup. Inilah golongannya. Yang kedua, Sultan Salahuddin dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka ada apa? Mereka ada akidah mereka. Sebab dengan akidah inilah membuatkan mereka mempertahankan umat Islam. Apa akidah mereka? Asy'ariyah. Cuba baca dalam kajian, bukan kajian agama, kajian sejarah yang jauh daripada agama. Orang sejarawan akan tulis bahawa kedua-dua mereka berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Maka saya nak bagi tahu, kata bayangkan kalau dua-dua sultan ni ada sekarang dan ajak kita berlawan, siapa yang akan lawan sultan ni dulu? Yang akan lawan Sultan Salahuddin dan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang tak mau pegang dengan Asy'ariyah. Orang yang duk kata Tuhan ada tangan, orang yang duk kata Tuhan ada kaki, Tuhan duduk, Tuhan itu, Tuhan ini. Orang inilah yang akan lawan sultan-sultan ini nanti. Nampak? Sebab itu ulama kita bertegas, Malaysia ada akidah dia. Malaysia ada dia punya mazhab dia. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia bukan sembang biasa-biasa. Bahasa apa kata apa? Kaling-kaling. Dia bukan biasa-biasa kaling-kaling begitu. Kita sembang benda nak bina jati diri. Saya cakap ni sebab di hujung hati saya rasa inilah peluang untuk saya cakap. Sebab selama ni orang duk mengata macam-macam dekat Imam Syafi'i lah macam-macam. Susah nak cari ruang saya nak cakap. Ni ada peluang saya nak cakap. Saya nak bagi tahu. Orang yang berjaya lawan Yahudi beberapa nama sahaja. Dan antaranya, jangan sembang dekat sini Hitler lah. Kalau nak hidup main Hitler apa semua, sebab yang saya difahamkan berdasarkan pembacaan saya dan pembacaan beberapa sahabat saya, Hitler dia bunuh Yahudi yang baik. Betul tak betul? So jangan bincang tajuk ni. Sebab dalam Islam, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita ada orang yang bukan Islam yang kita tak boleh bunuh dia, iaitu orang kafir harbi, kafir zimmi ke harbi? Alamak tak ingat lah. Ada dua istilah kafir tu. Satu kafir yang kita kena tentang dia, satu kafir yang kita kena jaga dia. Sebab dia bayar kat kita jizyah, dia duduk bawah kita, dia taat dengan kita, dia tak lawan kita. Yang ni kena jaga dia. Hak yang duk lawan ni kena lawan dia. Sebab tu dalam mazhab ada yang tu. Boleh dapat dua. So saya bagi tahu tadi, kita bila baca hadis ni, kita kena faham yang tu. Yang pertama, orang-orang yang boleh kalahkan Yahudi ni orang yang ada mazhab, orang yang ada akidah. Dan yang ketiga, apa persamaan kedua-dua sultan ni?
Mereka ahli tasawuf dan ahli sufi. Buka, tengok, baca. Jangan baca hal lain. Bacalah kajian-kajian sejarah yang tak ada kena-mengena. Mereka akan sebut mereka adalah Asy'ariyah, Asy-Syafi'iyah, dan ada tarikat mereka. Contohnya Syekh Jarrah tadi. Dia ada tarikat dia. Dia ada tarikat dia. Sultan Salahuddin ada tarikat dia. Sebenarnya mereka ada tarikat, mereka ahli sufi, mereka ada tasawuf. Ya. Mereka ni orang-orang yang berpegang teguh. Habis yang akan lawan ni, Pak? Semua orang yang duk hina sufi lah yang akan lawan ni, Pak. Dia kata habis tu ada yang sesat. Okey, sekarang saya nak tanya. Orang Melayu ada orang Melayu yang murtad yang sesat? Ada. Pasal apa kita tak bincang tajuk tu? Bila main kat Islam aja, main kat sufi je, tajuk ni yang kita nak highlight. Cuba ambil yang vibe paling besar sekali. Positive vibe. Sufi yang elok dan sebagainya. Yang sesat tetap akan ada. Even orang Israel yang sesat pun ada. Orang Kristian yang sesat pun ada. Orang Melayu yang sesat pun ada. Rakyat Malaysia yang sesat pun ada. Tapi kita selalu highlight benda yang positif. Betul tak betul? Orang yang selalu pergi kepada negatif. Sebab dalam ni hanya ada sentiasa negatif sahaja. Betul tak betul? So saya nak ajak semua berdasarkan kepada pokok Hurqat yang kita baca tadi, kalau orang Yahudi boleh yakin dengan hadis Nabi, kita sepatutnya 100,000% lebih yakin dengan hadis Nabi SAW dan siapkan diri kita. Barilah kita ada mazhab kita, pegang teguh dengan akidah kita dan pegang teguh dengan kesufian. Ada zikir kita, munajat kita, tasawuf kita, tawassul kita kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Cuba fikirkan kata-kata yang saya sebut ini. Okey, hadza wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kena ganas sikit sebab apa? Tajuk faham. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.